بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية السلام تحية البركة تحية الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Merangkap Timbalan Pengurusi Masjid Sayyidina Ali, para zikir, para imam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang dan kesempatan untuk kita hidup pada hari ini dan kita dapat melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki 10 Zulhijjah, yakni bermula pada 20 hari bulan, hari Selasa bermulanya pesta ibadah. Pesta ibadah seperti mana 10 terakhir Ramadan. Jadi pada malam-malam Zulhijjah ini yang disebutkan di dalam tafsir Al-Quran, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam, wa layalin ashr, yang ulama menyebutkan 10 malam itu adalah 10 malam ketika bulan Zulhijjah. Maka disunatkan untuk memperbanyakkan berpuasa, untuk memperbanyakkan tahajud, untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan amalan-amalan yang lain. Dan kemuncaknya adalah pada hari Arafah yang kita disunatkan untuk kita berpuasa pada hari itu dan pada malamnya kita beribadah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum ini kita dah membincangkan tentang antara tanda-tanda hari kiamat yang di mana harta riba wujud di merata tempat. Jadi nak buat riba ni mudah sahaja. Yang seterusnya, orang meminum khamar dan menamakan bukan khamar. Perkara itu memabukkan, dia kata itu bukan arak, boleh minum lagi. Padahal air itu air yang memabukkan, yang dicampur dengan benda-benda yang boleh membawa kepada hilangnya akal. Baik, seterusnya kita telah membincangkan tentang pada hari kiamat nanti sedikitnya lelaki dan banyaknya perempuan. Baik, yang ini kita masuk keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama, banyak kejahilan, banyak berlaku perzinaan, sedikit kaum lelaki dan ramai kaum perempuan. Jadi apa yang jadi kepada agama kita ni adalah ilmunya kurang. Muslimnya ramai tetapi ilmunya kurang, ilmunya tiada. Baik, dan berlaku banyaknya kejahilan dalam urusan yang mereka mengatakan bahawa dalam urusan itu tak ada agama. Maksudnya tak ada sangkut paut dengan agama dalam sesuatu urusan, walhal dia ada sangkut paut dengan agama. Dan banyaknya berlaku perzinaan, dengan berlakunya perzinaan sebab banyaknya akses yang mudah untuk mendapatkan perempuan-perempuan yang sebagainya, yang memudahkan untuk
perzinaan. Dan sedikitnya kaum lelaki, nanti disebut kenapa sedikitnya kaum lelaki dan ramai kaum perempuan. Baik, perangkaan penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum perempuan adalah lebih ramai daripada jumlah kaum lelaki. Di setengah negara terdapat nisbah bagi bilangan setiap lelaki berbanding dengan 11 wanita, yakni 1 berbanding 11. Dan kalau kita meneliti di merata tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan ada lebih banyak daripada lelaki. Jadi perempuan ni lebih banyak daripada lelaki sampai di satu negara tu, sehingga kan boleh dikira lelaki berbanding dengan perempuan. Seperti mana di Jepun mereka ni kalau boleh anak 2 cukup 1 pun cukup tak ada anak pun tak apa. Pasal apa? Pasal dalam pemikiran mereka adalah hari-hari mesti bekerja. Kalau ada anak tu macam tanggung beban. Tanggung beban. Sehingga kan mereka tu kadang-kadang balik tidur kat stesen lah. Sebab kerja waktu tepati waktu masuk kerja tepat, masuk kerja awal. Tapi begitulah, oleh kerana takut, maka banyaknya hospital yang terbengkalai, buat habis terbengkalai. Dan mereka lebih suka membela anjing-anjing, binatang-binatang daripada membela anak, daripada buat anak. Nauzubillah. Baik, jadi dan di situ banyaklah kadang-kadang dapat anak perempuan saja. Jadi mereka tidak memperbanyakkan peranakan. Bagaimana? Baik. Menurut Imam Ibn Hajar, sebab bilangan perempuan lebih ramai daripada kaum lelaki adalah akibat dari peperangan yang berlaku. Kerana yang banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum lelaki, bukannya perempuan. Jadi peperangan akan berlaku di akhir zaman ni, akan berlaku banyaknya peperangan. Maka ketika itu lelaki makin kurang kerana mati dalam medan peperangan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebanyakan yang lahir di dunia ini adalah perempuan dan sedikit sekali dari kalangan lelaki. Jadi banyak dalam satu keluarga kadang-kadang perempuan tu lebih ramai daripada lelaki. Perempuan 5, lelaki 2, ada yang perempuan semua. Jadi begitulah sunnatullah yang Allah ciptakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi anak perempuan ini bukannya satu beban, tetapi dia ada satu anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa yang ada 2 anak baginya syurga, 2 anak perempuan baginya syurga, 3 anak perempuan baginya syurga. Sebab anak perempuan ni cara nak didik mereka ni agak susah sedikit berbanding mendidik anak lelaki. Baik. Hadis yang ke-20. Hamba menjadi tuan dan terbinanya banyak bangunan yang mencakar langit. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala fa akhbirni 'ani as-sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-'urata al-'ala ri'a asya yatatawaduna fil bunyan. Rawahu Muslim. Artinya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya tiada lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maka Jibril lalu berkata, kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa hamba akan melahirkan tuannya, dan engkau akan melihat orang yang berjalan tanpa kasut dan orang yang bertelanjang lagi miskin,
yang hanya mengembala kambing itu berlumba-lumba untuk membuat binaan. Baik. Hadis Nabi SAW menyebutkan antara tanda-tanda kecil kiamat. Jadi hadis ni hadis yang panjang, di mana satu hari Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang. Yang datang dalam keadaan jubah dia putih, rambutnya hitam, tak nampak pun kesan-kesan dia ni seorang musafir. Jadi datang dalam keadaan semat. Jadi dan orang yang datang tu, dia menyerupai muka Dihyatul Kalb, seorang sahabat yang sangat handsome. Jadi dia duduk berhadapan dia, berlutut, duduk atas ni, atas paha. Jadi dia duduk atas paha dan berhadapan dengan Nabi, tangannya atas lutut, dan dia tanya Nabi, mal Islam, mal iman, dia tanya wa mal ihsan. Jadi dia tanya rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, apa dia tu ihsan. Jadi 5, 6, 1 dia tanya. Dan ditanya juga masa'ah. Ketika mata sa'ah, bila ditanya mata sa'ah, an akhbirni anis sa'ah, Nabi kata orang yang ditanya tidak lebih mengetahui orang yang bertanya. Maksudnya Nabi tak tahu. Sebenarnya yang datang tu dia tahu. Sebab apa? Ketika Nabi SAW menyebutkan Islam ini begini-begini, iman ini begini-begini, tetapi dibenarkan oleh malaikat. Sadaqta, benar. Jadi sahabat lain rasa heran, dia tanya, dia yang benarkan. Seolah-olah soalan untuk menguji. Baik, yang ni Nabi kata aku tak tahu, mungkin yang tanya tu lebih tahu. Jadi ditanya apakah tanda-tandanya. Baik, jadi Nabi kata nanti akan lahirnya hamba melahirkan tuannya. Orang miskin yang tak berkasut tiba-tiba berlumba-lumba untuk menaikkan bangunan. Baik, kita tengok apakah takwil ulama tentang hadis-hadis ni. Baik, keterangan qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darin amin. Di antara tanda hampirnya kiamat ialah bila hamba melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak bilangan hamba yang kemudiannya akan digauli oleh tuannya dan melahirkan anak. Maka anak ini adalah berpangkat ayahnya, iaitu sebagai tuan kepada ibunya sendiri. Baik, begini, dalam peperangan bila perang dapat tawan satu-satu, kemenangan itu dapat kepada orang Islam. Contohnya sebelah pihak musuh dia ada bawa perempuan, dan semua itu akan jadi tawanan, sama ada lelaki atau perempuan. Dan ketika jadi tawanan itu, maka mereka dijadikan sebagai hamba. Kalau perempuan, hamba perempuan lah. Kalau lelaki, hamba lelaki lah. Baik, jadi apabila berlaku hamba ni, orang yang berperang tu dia dapat ghanimah dia, harta ghanimah, harta rampasan. Antaranya dia dapatlah jariah. Perempuan, hamba perempuan. Jadi dalam hukum Islam ni, hamba perempuan ni dia boleh buat apa saja tanpa mengahwini. Baik, jadi kalau nak kahwin dengan hamba ni, dia kena merdekakan dahulu, baru dia dapat kahwin dengan perempuan ni. Baik, apabila dia menyetubuhi jariah tadi tanpa ikatan perkahwinan, dan perempuan ni dapat anak. Jadi anak ni anak siapa? Anak tuan dia, bukan anak hamba tadi, anak tuan dia. Maksudnya nasab itu kembali kepada ayah, bukan nasab tu kembali kepada mak.
Contohnya bapa Jawa, bapaknya Jawa, maknya Kelantan. Jadi anaknya, aku orang mana? Anak dia kata, bapa Jawa ni, saya sebenarnya orang mana? Ya, orang selahirkan mak Kelantan. Tak, dia kembali kepada nasab ayah. Kalau ayah dia Jawa, dia tu Jawa, walaupun mak dia Kelantan. Jadi nasab tu kembali kepada si ayah. Baik, jadi nak disebutkan sini, oleh kerana di akhir zaman ni banyaknya berlaku perhambaan, maka si tuan dia setubuhi hamba perempuan, maka ni dia melahirkan tuannya. Jadi tuannya bila membesar, dia tak tahu pun kata yang tu mak dia, tapi dia suruh mak dia, mak buat ni, padahal itu mak dia. Rasa macam mana bila seorang anak menyuruh mak dia buat macam-macam? Rasa macam ada penderhakaan kat situ. Baik, ini hakikat, makna hakikat daripada hadis ni. Baik, ada sebahagian ulama yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah banyak anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahawa hadis ini bukan hakikat yang tadi tu lama lagi, entah perang bila nak berlaku, tak tahu. Tetapi apa yang nampak ulama kata, akan berlakunya banyak penderhakaan. Jadi si anak ni, dia nak mak dia ikut cara dia. Mak ayah ni, anak ni dia kalau boleh ikut cara dia, dan dia derhaka kepada kedua orang tuanya. Dia tak fikir dah yang mana baik, yang mana buruk, dia tak fikir. Perasaan mak ayah dia tak layan. Dia tak tahu cara nak layan perasaan orang tua ni, dia tak tahu. Dan dia tak tahu cara nak bagaimana menghormati orang tua di sekitar kita. Tak apalah dia bukan anak kita, tetapi di sekitar kita pun dia tak tahu macam mana nak menghormati. Bagaimana pula dengan mak ayah dia? Jadi dia banyaknya anak-anak yang derhaka di akhir zaman ni. Baik. Dan juga sebagian ulama yang memberikan pandangan bahawa contoh ini adalah merupakan gambaran kepada suasana yang sudah terbalik, di mana hamba menguasai tuan. Adalah gambaran kepada pemikiran manusia yang sudah terbalik, di mana yang baik dikatakan jahat dan yang sebenarnya jahat dikatakan baik. Jadi ulama kata yang ni nak kata apa? Yang sepatutnya hamba ni hamba lah, tidak dikuasai oleh tuan dia. Tapi nak kata akhir zaman ni, orang yang kita anggap lemah, nanti dia duduk atas kita. Orang yang kata mereka ni, contoh ada orang asing lah main kat negara kita. Dulu ada main ambil kat sini lah, ambil kat sini, kerja kat sini apa semua. Kata apa, main 10 tahun dia lebih kaya daripada kita. Kita duk tentu lagi, dia lebih kaya daripada kita. Yang kita rasa apa? Dulu mereka ni tak ada apa, pada pandangan kita rendah, tapi diorang dah dapat kuasai kita. Jadi golongan-golongan ni mereka dapat kuasai orang-orang yang lemah. Jadi disebutkan ada hamba yang asalnya hamba, tetapi dia jadi pemimpin. Dulu ada pemerintahan dinasti Al-Muluk, dinasti Al-Muluk, yang disebutkan bagaimana hamba yang dia menjadi pemerintah satu ketika dulu. Ada dalam sejarah.
Baik. Jadi suasana yang terbalik, yang paling ditakuti adalah benda yang jahat tu nampak baik, benda yang baik itu nampak jahat. Yang tu tak tahu nak beza mana yang baik, mana yang jahat. Ini adalah gambaran-gambaran yang berlaku di akhir zaman. Baik. Tanda kedua pula, bila mana orang yang tidak berkasut dan orang yang miskin, yang semestinya ia mendahulukan membeli kasut dari yang lain, tiba-tiba ia telah mendirikan bangunan yang tinggi, yang tentu terpaksa berhutang daripada orang lain. Baik. Jadi nak disebutkan bahawa antakuna al-huffat al-urat al-alah, asalnya dia ni miskin sampai tak ada kasut ni, tak ada kasut. Tiba-tiba dia boleh buat bangunan yang besar-besar. Jadi ulama ada pula yang mentafsirkan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang miskin pada akhir zaman akan menjadi kaya dengan mengejut, sehingga seorang yang pada waktu kemarin masih saja tidak berkasut, tiba-tiba hari ini sudah dapat membuat bangunan yang indah-indah dan sangat mewah. Jadi akhir zaman ni, asal miskin ni, dia boleh jadi kaya mengejut. Cara mana tak tahu. Dalam hadis peristiwa akhir zaman yang lain disebutkan bahawa di akhir zaman ni banyak orang jutawan muda. Orang jutawan muda-muda semua. Jadi hak orang yang asalnya miskin, dia dapat kaya tu, dia tahulah, dia belajar cari macam mana cari nak dapat duit, masuk dalam web ni je belajar kaya tu sungguh cepat. Saya adalah kawan saya ni waktu PKP tu, dia ni kuliah macam saya, kuliah waktu tu kuliah tak ada. Waktu tu dia tengah beli tanah. Dia kata waktu tu dia kena maintain, bayar tanah dalam 2,000 lah untuk habiskan hutang dia. Tiba-tiba PKP, dia pun terduduk, macam mana nak bayar. Tapi tak apa, dia tak duduk diam. Dia pergi cari-cari, dia ada kemahiran sedikit. Dia tunjukkan kemahiran pada satu syarikat ni, tiba-tiba syarikat ni terima. Lepas PKP pendapatan dia sebulan 8,000. Kita pun tengok ulama tu duduk macam tak je. Sekarang dah kaya-kaya. Macam cepat PKP lah ni, terus jadi kaya. Cepat sangat. Maksudnya kalau anak-anak muda ni rajin, sebenarnya pintu-pintu nak kaya tu mudah. Dia boleh buka kat sini. Cumanya benda ni perlu kepada ilmu, nak menimbang yang mana halal, yang mana haram. Yang ni kena rujuk pada ulama. Memang cara nak buat duit tu banyak, tetapi nak halal dan haram kena rujuk dengan ulama. Takut buat satu perkara dia anggap itu halal, sebenarnya pada sisi ulama tu benda tu haram. Jadi nak kata apa, banyaknya orang yang jadi kaya. Baik, pada pertengahan tahun 1980-an, 80-an dan 90-an menyebutkan bahawa hadis ni dia pada disebutkan juga berlaku pada orang-orang Dubai. Orang Dubai dulu ni depa tak jumpa telaga minyak lagi. Depa tak kaya. Lepas dia jumpa telaga minyak tu, dengan pengurusan dia yang baik, harta yang baik, lah ni subhanallah, Dubai tu jadi hebat. Sampai tak kerja pun dapat duit. Duduk rumah masuk duit. Sampai tak reti nak pakai duit macam mana. Tapi tak nak belajar, tapi kaya. Hak kereta Porsche tu habis beruntung bang macam tu scrap macam tu nak kata kaya, terlampau kaya sangat. Tu dia kata hadis ni daripada miskin jadi kaya sampai tak reti nak buat apa dengan duit tu. Baik.
Seterusnya hadis yang ke-20. Ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Baik. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhal wa qurra'un fasaqah. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Baik. Nanti di akhir itu akan ada di akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Jadi disebutkan hadis ini menyebutkan pada akhir zaman ni akan adanya banyak orang yang beribadah, tetapi ibadah dia ni ibadah orang yang jahil. Dan ada ulama-ulama, ada qurra, qari, tapi qari ini adalah qari yang fasik. Jadi apa maksud fasik ni adalah antaranya ulama meletakkan definisi mengekalkan dosa-dosa kecil. Mengekalkan dosa-dosa kecil. Dan ada ulama meletakkan yang fasik ni adalah apa? Luaran je nampak baik tapi tak solat. Tak solat, tinggal solat tapi keluar pakai jubah dan sebagainya, tapi tak solat. Jadi dan orang anggap dia ni, dia pakai pakaian ni amalan dia banyak, tetapi hanya dia pakai ni amalan dia sedikit saja, tak banyak pun. Jadi ini antara pembincangan ulama, apakah maksud fasaqah. Baik. Qala musannif rahimahullah, keterangan Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Ada orang jahil yang rajin beribadat, dan ada pula orang yang alim yang fasik. Sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu ia menggunakan beberapa cara yang berlainan pula. Bagi si jahil, syaitan selalu menyuruhnya rajin berbuat ibadah, kerana ibadah orang yang jahil itu tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada orang yang dia nak beribadah tapi tak nak belajar. Dia tak nak belajar tentang syarat-syarat sah solat, dan kalau perempuan sepatutnya dia kena mahir dalam bab haid dan sebagainya, tapi dia tak nak belajar. Yang penting dia solat, dan dia solat itu ibadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam kejahilan. Baik. Sampai dia buat banyak solat. Contohnya antara solat sunat tahajud dengan solat qada fardu, mana yang dia dahulukan? Dia dahulukan solat sunat tahajud. Hak qada dulu macam mana? Hak dia pernah tinggal tu tinggal apa? Tu kena qada tu. Tahajud lah senang, tahajud 2 rakaat. Qada tu ada 4 rakaat, ada malah tak. Sebenarnya dia antara yang ubadu juhal. Dia beribadah tapi dia jahil. Mana-mana solat fardu yang dia tinggalkan, dia kena qada. Sebab apa? Fardu tu lebih besar daripada sunat. Definisi dia pun dah bagi tahu bahawa yang tu lebih besar daripada solat-solat sunat. Jadi ada ulama yang yang menyarankan bahawa solat sunat tarawih itu tak penting, yang penting kau qada solat sunat, solat fardu dalam solat tarawih. Itu lebih bagus daripada hang buat solat tarawih tapi qada hang masih banyak lagi. Itu disebutkan. Baik. Itu satu. Yang keduanya disebutkan bahawa ubadun juhal ni
Dia ibadah tetapi dia tidak rujuk dengan ulama-ulama. Dia tak tahu bagaimana tata cara yang betul dan sebagainya, bagaimana solat dia tak sah dan sebagainya. Itu dalam bab solat. Lepas tu dalam bab korban pula, bab korban nusuki, buat satu benda yang tak sempurna. Yang tak sempurna dalam ibadah korban. Ada perkara-perkara yang detail yang perlu diperhatikan, dia tidak perhatikan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Jadi sebutkan solat tu satu perkara, dan ibadah, pelaksanaan ibadah lain itu pun dia kena perlu kepada ulama-ulama untuk mengesahkan betul tak kami buat macam ni. Kalau tak, ubadun juhal, dia buat ibadat tapi ibadat dalam keadaan yang jahil. Baik, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Perlunya sebab nak tahu ibadah itu sah atau tidak sah. Kalau tidak sah, maka tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah. Buat ibadah buat dapat letih sahaja, dapat letih, tidak diterima di sisi Allah. Baik, syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji, kerana bila ia mengaji, ia akan memperbaiki ibadahnya. Maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Jadi syaitan ni dia kalau boleh, dia nak menghalang orang daripada rajin belajar. Tak payah mengaji lah. Duduk kat rumah. Tak payah. Padahal dia tak tahu, kata dia tu tidak tahu. Kerana bila dia mengaji, ia akan memperbaiki ibadahnya. Jadi kalau orang mengaji ni kata, oh, kat sini aku tak betul lagi ni, kat sini aku kena perbetulkan. Baik. Jadi apabila ibadahnya bagus, maka ibadah itu diterima oleh Allah. Jadi bila diterima Allah, syaitan kata kalah aku, kalah. Itulah ada ulama menyebutkan, tidurnya orang alim lebih baik daripada 1000 abid yang beribadah. Abid ni buat solat tapi dia tak tahu diterima atau tidak, sebab dia tidak belajar. Jadi pentingnya pembelajaran tentang ibadah-ibadah kita. Baik. Begitu pula halnya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan menyuruhnya malas berbuat ibadah dan mengemukakan bermacam-macam alasan, sehingga si alim itu meninggalkan kefarduannya. Jadi ada juga orang yang alim, yang bila dah alim tapi dia malas nak beramal, nak solat sunat, nak apa semua. Jadi sampai satu ke tahap kita akan dengar satu berita yang dia ni alim tapi dia tak solat subuh. Ada. Jadi dia berpakaian, berwatakkan, perwarakan orang yang alim, tetapi dia meninggalkan perkara-perkara yang penting dalam agama. Jadi ni yang berlaku. Jadi itulah ulama-ulama kata perlunya orang yang berilmu ni dia menjaga amalan-amalannya. Baik zikir-zikirnya dia perlu jaga. Maka dengan itu ilmu yang ada dalam dadanya tidak berfaedah, bahkan ia akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Baik. Jadi orang alim ni tanggungjawab dia besar, kerana apabila dia menyampaikan, maka memberi faedah kepada dia. Apabila dia menyembunyikan, dia tak dapat faedah. Dan orang alim ini juga, dia kerja dia bukan sahaja dia mengajar, dan dia perlu juga mengajak orang-orang untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalaulah orang alim itu dia rosak, orang alim itu rosak, maka itulah kejayaan syaitan dalam usahanya.
Jadi kita takutlah kita takut orang yang berjubah dan sebagainya menyesatkan kita. Itu yang kita takut. Banyak pemikiran-pemikiran yang di luar sana nampak macam ni tetapi dia sesat. Itu kita cari guru-guru yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, gejala yang sebegini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita, di mana yang rajin beribadah itu adalah orang jahil, dan yang mengabaikan hal-hal ibadah itu pula adalah terdiri daripada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi sepatutnya orang yang alim ini, dia amalan dia kena banyak. Orang nak ikut dia, tiba-tiba dia kata amalan dia sedikit. Itu yang lebih ditakuti, bahawa dia ajak pula orang kata tak payahlah buat benda ni, ni semua bid'ah. Contoh, ni semua bid'ah, tak payah buat. Jadi orang nak beramal pun, apa yang aku nak buat sebenarnya? Apa yang aku nak buat amal untuk aku dekat dengan Allah? Padahal dalam hadis Rasulullah banyak sahaja kelebihan-kelebihan zikir-zikir, tapi tidak dibuat. Jadi bila orang kata atas gelaran nama ustaz dan sebagainya, tetapi tidak mengajak orang kepada banyak beramal, ajar kepada orang sedikit beramal. Yang tu yang kita takuti. Baik, jadi orang jahil, sebutkan orang jahil dalam ibadah, pun takut juga orang jahil dalam ibadah. Kadang-kadang benda tu boleh, tetapi dia kata tak boleh. Saya ada satu video ke, satu video tu sebut kata, saya tengok ada yang makmum tu dia terlambat angkat kepala daripada sujud. Imam dah ni, lepas tu bangun, lepas tu kawan dia tegur. Kawan dia pakai hadis tu, hadis Rasulullah. Faiza fakabir imam fakabiru, lepas imam bertakbir maka takbirlah, lepas rukuk farka'u maka rukuklah. Jadi bila bangkitlah. Jadi pemahaman ulama fiqh dia berbeza. Antaranya menyebutkan bahawa kalau dia lambat tu ada keuzuran, maka la ba'sa fi, tidak mengapa. Dia tak letak benda tu wajib, dia tak letak benda tu makruh. Jadi dalam arahan daripada hadis tu, adakah arahan itu berbentuk wajib ataupun arahan itu berbentuk sunat? Sebab ada perbincangan ulama tentang orang-orang yang lambat daripada ikut imam melebihi 2 rukun qauli, rukun fi'li. Ada perbincangan ulama, mereka kata tak boleh. Kalau satu boleh, tak ada masalah, makruh dan sunat dan sebagainya. Ada disebutkan, bukannya bila dibuat terus letak wajib. Maksudnya kalau wajib, kalau tak buat haram, tak sah. Subhanallah, perkara tu dia kena detail. Detail. Jadi ada orang ibadah tapi ibadah yang jahil, pemahaman dari segi dalil itu salah. Yang ni yang kita takut juga. Jadi penting untuk kita koreksi balik ibadah kita, mana yang ibadah yang selalu kita buat ini adakah bertepatan dengan fiqh dan sebagainya. Baik, jadi hadis yang ke-21 menyebutkan bahawa di akhir zaman ini banyaknya ahli ibadah yang jahil dan banyaknya ulama yang fasik, yang mereka ini banyak meninggalkan amalan-amalan yang sepatutnya mereka buat. Baik, hadis yang ke-21. Hadis yang ke-22. Orang yang berpegang dengan agamanya seperti memegang bara api. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'ala al-jamri. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana
orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Keterangan yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat mencabar, sehingga siapa yang hendak mengamalkan ajaran agamanya, ia terpaksa menghadapi kesusahan dan tentangan yang sangat hebat. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya akan terlepas dari genggamannya. Ini adalah disebabkan suasana di sekelilingnya tidak membantu untuk menunaikan kewajipan agamanya. Bahkan apa yang ada di sekelilingnya mendorong untuk membuat kemaksiatan dan perkara-perkara yang dapat meruntuhkan akidah dan keimanan, atau paling kurang menyebabkan kefasikan. Ini juga bermaksud orang-orang Islam tersepit dalam melaksanakan tuntutan agamanya, di samping tidak mendapat kemudahan. Baik, jadi kalau nak pegang agama ni disebutkan tadi seperti menggenggam bara api. Contoh kita ambil contoh kewarganegaraan. Baik, dalam Al-Quran kita baca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasiqun zalimun. Kita dengar barang siapa Allah sebut siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka ni zalim, fasik dan sebagainya. Baik, waktu tu kita nak bangkitkan, kita nak hidupkan khilafah Islamiah, maksudnya ada undang-undang dan sebagainya. Baik, ketika kita nak melaksanakan, lalu adanya darar daripada luar negara. Luar negara dia nak serang. Kita buat satu contoh Mesir. Waktu pemerintahan Mursi, waktu dia jadi presiden, antara ucap pertama dia sebut kata, aku nak tegakkan daulah Islamiah. Bila disebut daulah Islamiah, ada negara-negara yang di luar, mereka tidak puas hati, mereka kumpulkan duit semata-mata untuk menjatuhkan Mesir. Dan adalah perancangan-perancangan yang mereka buat, dan akhirnya Mursi ditangkap dan dijatuhi hukuman. Baik, maksudnya punya susah nak mengamalkan agama tu dalam negara. Kita akan dimusuhi oleh negara-negara yang di luar. Maka kita ambil pendekatan ulama. Ulama kata tak apalah, pakailah undang-undang yang sedia ada, tetapi kita serapkan dengan elemen-elemen keislaman. Okey, itu dari segi bernegara. Lepas tu turun pula dari segi kekeluargaan. Jadi dari segi kekeluargaan, dari segi kita beragama, kadang-kadang kita boleh jaga agama kita, boleh jaga amalan kita di masjid, di surau dan sebagainya. Alhamdulillah amalan semua okey. Tapi bila balik rumah, keadaan suasana tu berubah, dan ada TV dan sebagainya. Jadi nak beramal seperti mana amalan masjid tu tak ada dekat rumah, nak baca Quran kat rumah tu tak ada dan sebagainya. Jadi untuk beramal tu rasa sempit. Itu dalam keadaan berkeluarga. Bagaimana pula dengan masyarakat? Masyarakat, contohnya kalau kita nak ajak orang, nak cerita tentang Islam ni bagus, nak cerita kat kawan kita, asyik cerita cerita kopi durian semua, tiba-tiba nak cerita ni mat, aku nak dengar, aku nak cerita hang sikit apa pasal agama ni. Aku nak contoh, aku nak bagi satu tajuk tentang Islam itu indah. Dia kata tak payah cerita kat aku, tu cerita lain lah, duduk kat ni. Jadi dia nak cerita sepatutnya, dia nak cerita Islam tu indah, tapi kawan hak bang tak nak dengar. Aku nak cerita kat siapa? Walhal kalau dia cerita, dia menambahkan iman antara kedua orang, tapi nak orang nak dengar orang susah. Baik, itu dari segi masyarakat. Bagaimana Islam orang di luar negara, bukan negara Islam, dekat negara Islam ni alhamdulillah nampak murtah, maksudnya nampak senang nak amalkan agama.
di luar negara, di negara Eropah contohnya, kalau orang berjanggut panjang-panjang, teroris, Allah kena ni pula. Macam-macam ada. Tu zaman apa, di Syria tu zaman Bashar. Jadi banyak ada orang-orang kena tangkap disebabkan janggut dia panjang. Itu kena tangkap. Dan terpaksa saya tengok dua orang yang alim-alim di sana, mereka potong janggut. Mula-mula saya tak faham. Saya kata, apalah Syekh ni potong janggut? Dah Syekh potong janggut, padahal hadis Rasulullah dah sebut kot, sunnah. Rupa-rupanya dia mengancam kehidupan mereka, yang menyebabkan mereka dianggap syadid dalam mengamalkan agama, sehingga mereka dijerumuskan dalam penjara. Jadi benda-benda ni dia nampak macam nak amalkan agama itu macam menggenggam bara api. Bagaimana kalau perempuan contohnya, kalau segi perempuan pula, tiba-tiba adanya perempuan yang bertudung labuh, ada perempuan yang tidak bertudung labuh. Dan ada soalan, dia tanya, apa beza, mana tuntutan yang benar antara kedua-dua ni? Ini pun perlu. Dan kalau dia nak amalkan, kadang-kadang susah. Nampak ni golongan yang syadid dalam agama itu pun dipersoalkan, diperkatakan oleh masyarakat Islam itu sendiri. Baik, begitu pula halnya ini adalah disebabkan suasana di sekeliling tidak membantu untuk menunaikan kewajipan agamanya, bahkan apa yang ada sekelilingnya mendorong untuk membuat kemaksiatan dan perkara yang dapat meruntuhkan akidah dan keimanan, atau paling kurang menyebabkan kefasikan. Jadi orang yang nak jaga agama dia kena berhijrah. Dia berhijrah. Kalau kawan dia yang membawakan dia tak boleh dekat dengan agama, dia kena tinggalkan kawan dia. Bukan tinggalkan, tak tegur, hanya jadi kawan biasa. Tetapi dia kena cari kawan yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya dia nampak keluarga dia tak boleh bawa kepada dekat dengan Islam, maka dia kena cari satu tempat yang di mana dia tarbiyah diri dia untuk dia boleh bawa keluarganya yang dekat kepada Islam. Sebab dekat Malaysia ni alhamdulillah kita nampak tidak tersempit untuk kita mengamalkan agama, berbanding dengan di luar negara yang mereka hidup dalam tekanan. Dan kadang-kadang macam di India, mereka ni nak sembelih lembu, sembelih masuk dalam hutan boleh sembelih, tak boleh sembelih tengah-tengah, nanti mereka akan ada dipancung dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang Islam tertekan di luar negara. Baik, insyaAllah kita tutup untuk hari ini. InsyaAllah kita akan masuk hadis yang ke-20, golongan Raibidah. Apa dia golongan Raibidah? Nanti golongan yang dia tak tahu tapi buat-buat tahu. Yang tu takut tu. Di akhir zaman. InsyaAllah semoga apa yang kita dengar untuk kita Islam, terutamanya diri saya, takut termasuk ulama yang fasik. Moga-moga Allah SWT selamatkan saya dan menjadi golongan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Aku liqauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.